Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, Ustaz Ridwan, yang saya kasihi Haji Afandi, mantan ahli parlimen Jeli, dan sudah tentu yang berhormat Datuk Paduka Usaha Musa, Naib Presiden PAS, seluruh pimpinan, adik kakak, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Kawasan parlimen saya Pandan ada juga Dun Cempaka. Jadi malam ini berceramah di Dun Cempaka, tapi saya selalu berceramah di Dun Cempaka, tapi dalam kawasan parlimen Pandan. Ini kali pertama berceramah di Dun Cempaka yang di Kelantan, yang sudah tentu sampai saja saya rasa sayu, teringat dan rindu kepada Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Saya tak berkesempatan untuk berjumpa dengan Tok Guru banyak kali, tapi ada 2 kali yang saya berjumpa yang bagi saya akan kekal dalam ingatan kerana dia melambangkan peribadi Tok Guru. Saya masa itu baru umur dalam 34-35, baru saja kembali ke politik selepas lama dalam korporat, dan kita tak sangkalah orang macam saya yang rendah itu, sudah tentu kita tak ingat yang seorang yang cukup dihormati dan dikenang seperti Tok Guru Ni Aziz boleh kenal. Tapi saya ingat dia masuk dalam bilik mesyuarat dan dia datang jumpa dan bersalam, dan rupa-rupanya dia pun seronok mendengar cerita lembu masa itu. Jadi Tok Guru saya kena cerita kat dia cerita lembu Syahrizad. Itu yang saya ingat, duduk cerita kat dia lembu dalam kondo ni macam mana. Alhamdulillah malam ini saya diberi keistimewaan untuk kembali ke Dun Cempaka sebagai ingatan betapa mulia dan juga tingginya akhlak seorang insan yang bernama Tok Guru Ni Aziz ini. Sayu juga kerana kebelakangan ini kita banyak diuji dengan macam-macam ya. Dalam keadilan ini sudah melebihi 1 bulan yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dimasukkan kembali ke penjara. Saya soal penjara ni, saya akhir-akhir ini saya cukup arif tentang penjara. Sebab bila saya pergi ke parlimen, banyak pegawai penjara selalu buat lawak. Dia kata YB baik perjuangkan kita orang naik gaji, sebab tahun depan YB pula masuk ke dalam. Saya sebelum ni bila saya duk cerita pasal Syahrizad ke menteri ke, saya tak bimbang sangatlah pasal penjara ni, sebab saya ingat kalaulah kena masuk penjara pun baik masuk masa muda. Lagipun kalau tengok dalam TV filem-filem Hollywood, masuk penjara ni tak adalah susah mana. Ada tilam, kemudian ada jeriji, lepas tu boleh keluar, boleh makan, masuk library, ada bilik air. Pegawai penjara kata itu dekat Hollywood, penjara kat Malaysia tak macam itu. Pakcik-pakcik tahu kalau penjara kat Malaysia ini, pandang sebelah kiri dia tembok batu, pandang belakang tembok batu, pandang kanan tembok batu, pandang depan pun tembok batu juga, yang ada pintu besi dengan satu pintu kecil untuk dibuka. Sebab itu pegawai-pegawai penjara buat lawak, satu lagi ilmu nak masuk penjara, kena belajar bernafas dalam bilik yang tertutup macam itu. Bayangkan itu keadaannya yang saudara Anwar Ibrahim lalui tiap-tiap hari sebelum ini ya. Tidur atas lantai simen sejuk, diberikan satu baldi air, pun ada ration, ada kuota dia, 1 baldi sehari. Yang itulah yang nak mensucikan diri. Kalau nak buang air tu kat tepi ada cangkung air, pakai 1 baldi itu saja. Saya mula dengan yang itu kerana kita kena ingat kenapa Anwar Ibrahim dihantar kembali ke penjara. Adakah Anwar Ibrahim ini
dituduh meletupkan seorang wanita Mongolia. Adakah Anwar Ibrahim ini isteri dia gila rambut 1200 sekali buat? Adakah Anwar Ibrahim ambil duit rakyat pusing keliling satu dunia? Dia dipenjara dan terpaksa berdepan dengan keadaan itu hanya satu saja sebab dia. Kerana Anwar Ibrahim seperti juga kawan-kawan dan pimpinan kita yang ada berani bangun dan tegur dan lawan penyelewengan yang UMNO Barisan Nasional buat. Dalam 2-3 minggu kebelakangan ini, apabila kita tengok ramai anak muda macam yang Ustaz Ridwan kata, apa tindakan UMNO buat? UMNO mula tangkap dan masuk lokap satu-satu, sampai Nurul Izzah pun dia masukkan lokap. Sirol yang ada dekat Australia terlepas dia itu, dia tak boleh tangkap lokap. Nurul Izzah pergi bagi kenyataan, kena tangkap. Saya lepas Datuk Usam pergi buat laporan polis terhadap Wan MDB hari Isnin, saya pergi buat hari Selasa. Banggalah kita ni nak tangkap orang yang curi duit, pergi buat laporan polis. Habis kena tangkap, aku yang kena. Habis buat laporan, aku yang kena tangkap. Dia tangkap dan dia letak dalam lokap. Dia pastikan bahawa pimpinan-pimpinan muda kita pakai baju lokap, tak ada slipper, supaya dia boleh paparkan kepada rakyat dan anak muda, kalau kami boleh buat begini kepada Nurul Izzah, Nik Nazmi, Adam Adli, kami boleh buat macam-macam kepada kamu. Cuma saya nak tanya, rakyat Malaysia ni takut sangat ke kepada UMNO Barisan Nasional? Adakah dengan hanya meletakkan kami dalam lokap, bila kita panggil sekali lagi demonstrasi besar di Kuala Lumpur, apakah anak muda takkan turun berpuluh-puluh ribu macam yang kita turun 2 minggu yang lepas? Sebab itu saya nak beritahu kepada UMNO Barisan Nasional, kamu jangan buat gila. Lagi banyak yang kamu letak pimpinan kita dalam penjara ataupun lokap, lebih ramai anak muda yang akan turun. Lebih ramai yang turun, lebih cepat UMNO yang masuk penjara selepas itu, insyaAllah. Sebab itu kita kena ingat, sama ada UMNO bertanding atau tidak di Don Cempaka, UMNO masih lagi musuh nombor 1 rakyat Malaysia. Segala kesengsaraan yang banyak yang kita rasa ini tidak lain dan tidak bukan, sebahagian besarnya berpunca daripada UMNO Barisan Nasional, saudara-saudara. Ambil contoh yang paling mudah, 1MDB lah. Saya nak mula masuk 1MDB ni. Ustaz kata tadi apa? Satu Malaysia dah bong. Kalau kat Selangor kita kata satu Malaysia dalam bahaya. Bahaya hutang, saudara-saudara. Kalau orang UMNO tanya dia, tadi saya baru habis forum Sina. Adalah budak UMNO yang tua-tua, yang senior-senior menteri tak berani datang. Jadi yang datang mewakili UMNO ni yang budak-budak kecil yang baru masuk politik 2-3 bulan. Dia bawa 2-3 bas daripada Johor untuk dia penyokong dia. Jadi orang-orang UMNO ni kalau disebut tentang 1MDB, dia akan kata ni apalah pembangkang, semua kerajaan buat tak betul. Dia akan kata 1MDB ni tak ada kena-mengena dengan kita. Menteri dia cerdik, dia tahulah apa nak buat. Serahkan tanggungjawab itu kepada menteri, biar dia uruskan. InsyaAllah Malaysia masih lagi aman. Syukur. Itu jawapan dia. Dulu kita serah kepada menteri lah 250 juta. Ingat dia cerdik, dia ambil lembu pergi letak dalam kondo, saudara-saudara. Orang kampung dekat sini pun tahu lembu duduk dalam kandang, orang yang duduk dalam kondo. 1MDB, kalau orang UMNO kata tak ada kena-mengena dengan rakyat, sebab itu saya, Datuk Usam, kawan-kawan akan pusing satu Malaysia nak beritahu terutamanya kepada yang Melayu ini, kesengsaraan kita yang tiap-tiap hari kena tanggung macam-macam ini berpunca daripada skandal-skandal macam 1MDB. Orang tanya saya, macam mana nak cerita kat orang Kelantan 1MDB ni? Susah ni. Orang UMNO menteri pun tak faham. Mahathir sampai sekarang duk garu kepala, tak mati-mati lagi, tak faham pasal 1MDB. Itu yang dia duk tulis, duk tanya, dia pun tak faham. 1MDB ni kalau nak ceritanya memang rumit.
Tapi yang paling mudah adik kakak, pakcik makcik mudah saja macam ini. Dulu, ingat tak dulu Pak Mantelo dulu, Pak Mantelo. Oh, yang muda-muda tak ingat lah, yang tua dah sikit, yang dah 40 ke atas ni ingat. Pak Mantelo dulu, dia ni terkenal satu Malaysia sebab dia skim cepat kaya. Habis duit orang dia sapu. Entah ke mana-mana dia kata bagi kat dia duit, lepas ini dia boleh bagi macam-macam, ratus-ratus peratus pulangan. 1MDB ni macam itu juga, skim cepat kaya menyapu. Sebab duit rakyat, yang cepat kaya siapa dia? Menteri Najib Rosmah dengan kawan-kawan dia. Skandal 1MDB ini bermula sebelum pun Najib jadi Perdana Menteri. Masa dia jadi timbalan Perdana Menteri, Jolo ni, orang Kelantan kata Jolo. Jolo ni bukan budak Melayu. Takutlah ada orang UMNO dok kata Jolo ni Melayu. Yang banyak dapat duit ni bukan orang Melayu pun. Dalam 1MDB yang banyak dapat duit ni Cina yang UMNO dok maki tiap-tiap hari, belakang-belakang dia bagi duit kat Jolo Cina tu juga. Tahun 2008-2009, sebelum Najib jadi Perdana Menteri pun, Jolo ni dah pergi jumpa Menteri, Sultan, Ketua Menteri, ambil duit letak dalam macam-macam. Tahun 2009 Najib jadi Perdana Menteri, naik toncang lah Jolo. Maka ditubuhkan satu syarikat milik penuh kerajaan yang dipanggil 1MDB, Satu Malaysia Development Berhad. Apa tindakan pertama 1MDB? Syarikat tu kecil, syarikat Kelantan lagi besar daripada 1MDB ni. Modal berbayar 1 juta je. 1 juta modal berbayar ni tak banyak lah. Haji Pendi punya syarikat besar lagi kot. 1 juta modal berbayar. 1MDB ini dengan jaminan dan sokongan kerajaan pergi ke pasaran, ambil hutang 5,000 juta ringgit, 5 bilion. Berapa belanjawan kerajaan negeri Kelantan tiap-tiap tahun itu? Dalam 400 juta lah. 500 juta. 500 juta boleh tampung seluruh perbelanjaan rakyat negeri Kelantan. Mari dia jolok Najib dengan Rosmah sikit, dia pergi ambil hutang 5,000 juta, 10 kali ganda daripada perbelanjaan tahunan kerajaan Kelantan tiap-tiap tahun, 5,000 juta. Dia bermula daripada situ. 2009 dia ambil hutang. Dia jadi isu kerana hutang itu dijamin oleh kerajaan persekutuan. Maknanya kalaulah 1MDB tak boleh bayar, siapa yang bayar? Kalaulah yang bayar itu geng-geng sokok tinggi orang UMNO saja, syukur, aku tak kisah. Masalahnya yang kena bayar habis orang kampung bandar, UMNO, PAS, DAP, semua kena bayar. Kalaulah 1MDB tak boleh bayar hutang sebab dijamin oleh kerajaan. Jadi bermula tahun 2010 2011 kita duk tanya dia, sebenarnya Datuk Seri Najib, ni duit yang 5,000 juta kamu ambil ni kamu buat apa? Mana bangunannya? Bisnes apa yang dibuatnya? Untungnya mana? Tanya 2010 tak jawab, tanya 2011 tak jawab. Maka 2012 baru dia jawab. Dia kata duit itu dilaburkan dalam sebuah syarikat Saudi untuk mengusahakan lapangan minyak di luar negara, dia kata. Kita pun gigit jari lah. Saya pun bukan ahli parlimen lagi masa tu, tak boleh bising-bising. Dia kata ini duit jangan bimbang, kita sudah letak dalam satu syarikat minyak Saudi, namanya Petro Saudi, untuk dia usahakan lapangan minyak pembangkang. Jangan bising, kami tahu apa kami nak buat. Lepas tahun 2013 kita tanya lagi, dah apa cerita yang duit 5 bilion yang kamu ambil itu? Mana minyaknya? Mana untungnya? Bila tanya keluar dalam laporan antarabangsa, rupa-rupanya daripada yang awal dia kata melabur dalam syarikat Saudi itu, tiba-tiba dengar cerita bukan melabur, bagi pinjaman pula. Daripada awal-awal letak duit cari minyak, tiba-tiba bagi pinjaman. Kita pun semaklah, kenapa pula nak bagi pinjaman banyak itu kepada syarikat Saudi? Hebat sangat ke syarikat Saudi ni? Kita dapat tahu syarikat Saudi ni syarikat atas mana-mana, letak dekat pulau mana, bisnes pun tak ada, Ustaz.
Sebab itu bermula tahun 2013, sebelum pilihan raya umum, kita mula asap. Tanya, mana duit 5,000 juta yang kamu ambil dulu? Sebab pada masa itu, kita sudah dengar desas-desus bahawa wang itu telah disalahgunakan dan diselewengkan. Tapi kita tanya susah sebab dia tak jawab. Tanya, sebulan sebelum pilihan raya umum 2013, maka keluar berita, ingat tak? Keluar berita besar-besar bahawa kerajaan telah meletakkan wang itu di sebuah pulau bernama Pulau Cayman Island. Orang Kelantan pernah pergi ke Cayman Island ni? Bukan dekat Pulau Perhentian, ya? Kalau pergi Pulau Perhentian tak jumpa Cayman Island kat situ. Cayman Island ni dekat Amerika ni. Jauh dekat Florida ni. Apa istimewanya Cayman Island ni? Cayman Island ini tempat penyangak mana-mana dalam dunia simpan duit. Kalau kamu mafia ke, perompak ke, toke judi ke, kamu nak duit, kamu nak simpan di satu tempat yang undang-undangnya melindungi duit kamu, sebab tak ada undang-undang yang kata duit itu perlu halal, haram pun tak apa, kamu pergi letak dekat Cayman Island. Cayman Island ini ialah sebuah pulau yang meletakkan syarat, kamu letak duit kamu di sini, kami takkan tanya, tak ada undang-undang di sini, boleh simpan sampai ke mati. Jadi ini pulau penyangak, saudara-saudara. Bila kerajaan sebut dia dah letak duit dekat pulau penyangak, kita naik bulu lalu lah. Saya tanya, gila ke letak duit kat Pulau Cayman? Tahun 2013 bulan 4, sebulan sebelum pilihan raya. Bila saya sebut saja tentang Pulau Cayman, saya dapat surat cinta pertama daripada 1MDB, Ugo Naksaman, bulan 4 2013. Bermula daripada situlah, maka kita mula korek dan gali satu persatu, sehinggalah 3-4 tahun kemudian baru kita dapat gambaran besar apa sebenarnya yang berlaku dalam 1MDB. Baik, 5 bilion tadi dia kata dia letak di Pulau Cayman. Menjelang tahun 2014, Pak Cik, hutang 1MDB ini telah mencecah 42,000 juta ringgit. Kerajaan Kelantan ni kalau kutip duit sampai habis rambut orang Kelantan pun tak cukup 42,000 juta. Banyaknya 42,000 juta ni, kalau letak ni satu padang ni, saya tak tahu tinggi mana duit itu. 42,000 juta ringgit. Dalam tempoh 4-5 tahun, syarikat yang kosong, tak ada bisnes, tak tahu buat apa, mengutip dan mengumpul hutang 42,000 juta ringgit. Kemudian dalam parlimen, saya ni biasalah, saya ni tempat segala benda dibocorkan. Lembu pun datang kat saya, jet pun datang kat saya. Jadi satu masa saya dapat surat yang mengandungi perjanjian terbitan hutang 1MDB. Saya tak tahu siapa yang bagilah. Surat itu tebal macam ini lah. Pada tahun 2014, 1MDB kutip dan terbitkan hutang lagi. Dia ambil hutang 10,000 juta ringgit. 10,000 juta ringgit itu kalau dia sendiri pergi ambil hutang, tak ada orang nak bagi dah kat dunia ni. Maka dia gunakan kerajaan untuk menerbitkan satu surat sokongan. Datuk Uzam tahulah bab-bab soal surat sokongan. Kalau mengikut peraturan perbendaharaan, untuk mengeluarkan garanti ataupun jaminan kerajaan kepada sesuatu pinjaman, dia mesti diluluskan oleh kabinet dan dibawa ke parlimen. Najib dengan geng-geng ini agaknya dia banyaklah penasihat dia. Fikir, dia kata kita jangan letak surat jaminan, kita letak surat sokongan. Jadi bila letak surat sokongan itu, dia ingat kita ni lembu, bodoh. Dia ingat surat sokongan ini boleh mengabui mata rakyat yang itu bukan jaminan, namun surat sokongan. Jadi dia tak isytihar sebagai jaminan lah, tak bawa ke parlimen. Tetapi bila saya tengok perjanjian yang berpuluh-puluh muka surat itu, syarat-syarat perjanjian itu cukup jelas. Kalau 1MDB tidak boleh bayar hutang 10 bilion itu, kerajaan Malaysia kena bayar. Kalau 1MDB tidak boleh bayar hutang itu, pemiutang-pemiutang boleh menyaman kerajaan Malaysia di dalam mahkamah United Kingdom.
Oh. Mana perkasa ni? Yang perkasa ada bertanding kat sini tak? Mana perkasa nak mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara bila senyap-senyap Najib tanda tangan perjanjian kerajaan Malaysia boleh disaman di dalam Mahkamah United Kingdom. Tambah lagi peraturan dan juga syarat, bila disaman dan keputusan dibuat, kerajaan Malaysia mesti akur dengan keputusan Mahkamah United Kingdom dan membayar pemihutang-pemihutang itu. Surat jelas. Saya dengan Tony Puah kemudian tanyalah. Yang kami tanya pula ni orang cerdik daripada UMNO, paling cerdik sekali menteri ni. Dia cerdik sebab CGPA dia paling tinggi, 3.87. Nama dia Ahmad Mazlan. Dia dalam parlimen dia duduk setentang dengan saya noh. Saya tanya, Tony Puah tanya, saya tanya. Datuk Menteri minta sahkan betul atau tidak bahawa kerajaan telah menjamin 10,000 juta ringgit hutang 1MDB. Oh, dia punya pusing tak ada, ini penipuan, pembangkang, kongkang, macam-macam lah. Habis keluar cerita. 2 hari lepas itu, saya dengan Tony Puah ni tunjuk perjanjian. Ini apa dia ni Datuk ni? Ini perjanjiannya. Perjanjian ni jelas mengatakan bahawa kerajaan menjamin. Kemudian kita cepat-cepat filekan usul dalam parlimen untuk ambil tindakan disiplin, merujuk dia supaya digantung kerana berbohong dalam parlimen. Buat pertama kali dalam sejarah parlimen Malaysia, saya rasa pakcik-makcik ya. Ni masa kita filekan dan debatkan usul itu, ahli parlimen UMNO dengan BN pun tak sokong dan tak bela dia. Saya tengok, Allah kesiannya lah Kak Ahmad Mazlan ni. Kalau aku dalam parti aku macam ni, aku bunuh diri dah. Pembangkang Pakatan Duk Asak ni satu-satu, tak ada pimpinan UMNO. Mana Anwar Musa yang cakap banyak tu? Tak ada, lari penakut dalam parlimen. Akhirnya untuk mengelakkan dia daripada kena gantung parlimen, saudara-saudari, speaker yang di Pertua Dewan kena nasihatkan kat dia, Datuk, boleh ke tidak Datuk minta maaf, jelaskan balik perkara sebenarnya dan kita tulis balik dalam penyata parlimen supaya Datuk tidak dikira berbohong. Maka sebab itu tak payah ambil tindakan. Maka buat kali pertama 1MDB punya pasal, timbalan Menteri Kewangan yang CGPA paling tinggi dalam kabinet terpaksa minta maaf dengan Dewan dan mengaku bahawa sebenarnya kerajaan Malaysia telah menjamin 10,000 juta itu. Daripada itulah maka saya ingat tumpuan rakyat kepada isu 1MDB ini makin tinggi. Rakyat dah tahu 42,000 juta 1MDB pinjam dijamin oleh kerajaan Malaysia. Rakyat nak tahu pula, kalau kamu dah ambil 42,000 juta, apa sebenarnya kamu buat dengan duit ini? Mana lapangan minyak yang kamu kata tadi? Orang Melayu ada satu pepatah lah, nama dia sudah jatuh ditimpa tangga. Itulah malang nasib 1MDB sekarang. Dah lah dia ambil hutang banyak, bisnes kita tak tahu dia buat apa. Tiba-tiba hutang datang bertimpa-timpa kena bayar. Bila datang bertimpa-timpa kena bayar, tak boleh bayar pula. Maka bermula tahun lepas, bulan 10, bulan 11, bulan 12, dia ada masalah besar kerana dia pinjam duit 2 bilion, 2,000 juta daripada Maybank dengan RHB. Dia patut bayar akhir bulan Disember 2014, dia tak boleh bayar. Maka dia terpaksa guna kabel dia supaya kedua-dua bank ini bagi tempoh masa lanjutan tak payah bayar. Ini saya kata munafiknya lah UMNO ni. Ini saya cakap terus terang atas batang hidung. Sebab kalau adik kita, dan saya tahu adik saya, bila lambat bayar PTPTN RM200, kena senarai hitam. Sekarang ini anak-anak adik kita kalau lambat bayar PTPTN, kerajaan akan menyenarai hitamkan masuk dalam satu sistem kredit nama SIKRIS. Kalau dah kena senarai hitam masuk dalam sistem kredit ini, apa jadi? Ambil hutang tak boleh, nak buat permohonan tak boleh, yang memang tak ada kereta tak boleh ada kereta, rumah kena sewa, sampai pencen tak boleh rumah selagi nama itu tidak dibersihkan. Tak cukup dengan senarai hitam, dia akan gam bila nak keluar Malaysia.
Nak pergi umrah tak boleh. Ambil pasport bubuh je dia bunyi merah, kena tangkap. Adik kita yang tak bayar RM300 PTPTN kena gam, kena senarai hitam, sirol sampai ke Australia tak ada masalah. 1MDB tak bayar hutang 2,000 juta sampai berbulan-bulan. Apa bank-bank Malaysia dan kerajaan buat? Bagi lanjutan demi lanjutan demi lanjutan, tak payah bayar. Jadi pada ketika itu saudara-saudari, maka jelaslah kepada kita ada masalah besar pasal 1MDB ini. Orang UMNO selama ini dia tutup mata, tak dengar. Lembu dalam kondo pun dia tak tahu, jet tone tak tahu, rambut besar pun dia tak tahu. Semua dia tak tahu. Kau tanya orang UMNO ni, dia hanya tahu sedikit, buka sebelah mata bila Mursyidul Am dia bercakap. Tun Mahathir dia marah pasal 1MDB bukan sebab dia sayang harta dan kepentingan rakyat macam kita. Dia menyampah dekat Najib dengan Rosmah. Tun Mahathir ni semua orang tak kena, menteri mana semua tak kena, dia je betul. Sekarang ni dia tak perhati dengan Najib. Dia cari apa kelemahan utama Najib, 1MDB. Bila Tun Mahathir mula cerita pasal 1MDB, baru orang UMNO buka sebelah mata. Sebab itu akhir-akhir ini mudah sikit kita buat kerja kerana maklumat makin banyak bocor. Saya yakin pakcik-makcik yang bagi maklumat kepada saya ni semua orang UMNO lah. Bukan orang pakatan yang ada maklumat sulit dalam kabinet, dalam pejabat, semua di dalam bank. Bukan. Ini semua orang UMNO. Orang UMNO yang bagi maklumat yang membuka mata kita, baru kita tahu betapa dajjalnya penyelewengan yang telah dibuat dengan 1MDB. Saya nak berbalik-balik, kita tak jawab lagi ni. Orang Don Cempaka ni tak tahu lagi apa sebenarnya 1MDB buat dengan duit tu. Ada orang tahu tak? Ni nak cerita. Yang paling istimewa sekali, saya nak mula cerita dengan duit pencen. Tahun 2011, 1MDB buka satu anak syarikat. Anak syarikat ini dia tulis ketah kerja. Dalam UMNO ni mudah je, nak kaya, nak hidup aman, tulis ketah kerja. Pandai tulis ketah kerja, pandai bodek, kayalah kamu. Maka dia tulis satu ketah kerja. Pengurusi lembaga penasihat 1MDB siapa dia? Najib Tun Razak. Dia tulis ketah kerja, 1MDB tulis ketah kerja bagi kepada Kementerian Kewangan untuk diluluskan bagi permohonan mendapatkan hutang 4 bilion ringgit. Jadi akhirnya ketah kerja 1MDB sampai balik kepada Menteri Kewangan. Siapa Menteri Kewangan? Najib juga. Dia pengurusi lembaga penasihat, dia jugalah Menteri Kewangan. Kertas kerja anak syarikat 1MDB itu mudah saja. Dia kata dia nak minta 4,000 juta duit untuk dia laburkan membeli lombong arang batu dan lombong nuklear seluruh dunia. Alasan dia hebat. Orang Kelantan beli tanah, dia beli lombong makcik. Saya cerita pasal mana tadi, pasal Najib dapat ketah kerja minta 4,000 juta untuk melabur dalam lombong-lombong arang batu dan lombong nuklear seluruh dunia. Jadi dalam tahun 2011 bila dapat ketah kerja itu, maka kerajaan pun meluluskanlah 4,000 juta pinjaman kepada anak syarikat 1MDB ni. Pakcik-makcik nak tahu tak? Saya nak tanya, berapa orang pencen kat sini kalau ada berani? Tak nak mengaku kan? Haji Usam, Haji Pendi, ni semua pencen akan menerima pencen. 4,000 juta ringgit yang dipinjamkan kepada anak syarikat 1MDB itu bukan datang daripada duit tabungan Rosmah yang disimpan daripada kecil. Datang daripada duit tabungan pencen kita, saudara-saudara. Saya sekarang ni kaki tangan kerajaan lah, wakil rakyat, tunggu pencen. Dia ambil 4,000 juta ringgit daripada kumpulan wang amanah pencen yang sepatutnya dijaga, dilabur untuk memastikan boleh bayar pencen kepada kaki tangan kerajaan. Dia pergi bagi kepada 1MDB. Tak apa lagi. Kita tanyalah lepas tu, mana duit tu? Kemana pergi? Mana kita nak tengok ni? Syarikatnya mana? Lombongnya mana? Tanya. Beberapa bulan yang lepas timbul desas-desus
bahawa wang itu telah digunakan kononnya untuk membeli satu lombong arang batu. Ni yang hebat ni. Saya ingat bila beli lombong arang batu ni, ingat ke beli dekat Indonesia ke, beli dekat Caspian ke, Rusia ke? Dia beli kat mana? Dia beli dekat Mongolia. Dia beli kat Mongolia. 4,000 juta duit pencen kita. Najib ambil bagi kawan MDB. 1 MDB pergi beli lombong arang batu dekat Mongolia. Saya duk sindir sekarang ni, ya Allah, UMNO tak diterima dalam parlimen. Saya kata nasihat saya ni bukan hebatlah bab pelaburan ini, tapi nasihat ini semua rakyat Malaysia, orang kampung pun boleh bagi kat UMNO. Berhati-hati kalau ada kena-mengena dengan Mongolia. Sebab rekod Mongolia dekat Malaysia ni begitu misteri. Apa-apa yang ada kena-mengena dengan Mongolia, dia ada rekod, dia akan hilang tanpa kesan. Wanita Mongolia hilang tanpa kesan, tinggal jari. Jadi kalau ambil duit pergi beli lombong arang batu dekat Mongolia, kononnya kita yakinlah duit itu pun hilang tanpa kesan macam Altantuya juga. Dan UMNO masa tu marah betul lah, marah. Minggu ini Najib bagi jawapan, ya memang betul kami beli lombong arang batu dekat Mongolia. Dan esok saya dah dapat yang dibocorkan dah. Ada orang dalam dah bagi bocor. Esok saya akan tunjukkan bahawa anak syarikat 1MDB yang beli lombong arang batu itu telah pun rugi berpuluh-puluh juta ringgit. Itu yang lombong arang batu. Kita balik semula cerita yang pertama, cerita Petrol Saudi yang duit 5,000 juta tu, yang duk tanya mana syarikat minyak yang kamu kata lapor. Duit dia kata ada kat Cayman Island. Bila nak bayar hutang, tak boleh bayar hutang. Kita tanya, kalau kamu ada duit dekat Pulau Cayman Island, kamu nak bayar hutang 2 bilion kepada RHB dengan Maybank, ambil je lah duit tu, bayar je lah. Apa susah sangat? Macam-macam alasan dia bagi. Tak boleh bawa balik lah, takut duit jatuh lah, ada kat sana lah, dekat sini, macam-macam. Akhirnya 2 minggu lepas, satu laman penyiasatan, kalau tahu ada satu laman yang diusahakan oleh seorang wartawan British, nama laman itu Sarawak Report. Laman itu telah menyenaraikan semua bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana wang asal 5,000 juta ringgit itu dia pusing dan dipindahkan ke serata dunia. Tetapi yang paling penting, akhir sekali wang itu masuk poket siapa? Masuk poket Jolo yang budak gemuk Cina tadi. Maknanya sekarang ini kita mula dapat gambaran bahawa 1MDB mengambil wang puluh-puluh ribu juta hutang yang bakal ditanggung oleh rakyat Malaysia ini, dan dia menggunakan segala bentuk urus niaga yang cukup kompleks yang menteri pun tak faham. Mula hantar ke Pulau Cayman, dari Pulau Cayman dia macam main bola. Dia hantar ke Pulau Cayman pas balik ke Switzerland ke Hong Kong ke Mongolia. Akhirnya pusing, dia skor masuk mana? Masuk poket Jolo. Dan siapa Jolo ini? Tadi saya forum Sinar Harian, saya duk sebut cerita pasal Jolo ini. Ada 2 bas makcik-makcik, rombongan makcik Kiah daripada UMNO Johor. Marah lah makcik-makcik ni, dia kata ini fitnah ni, ini semua, mana bukti kamu? Saya kata, makcik, yang beritahu Jolo ni rapat dengan Najib Rosmah bukan saya. Jolo sendiri yang mengaku. Jolo bagi interview dekat Hong Kong, dekat Amerika, beritahu saya ini rapat dengan keluarga Datuk Seri Najib. Sebab itu saya kata hari ini, kalau itu satu fitnah, jangan zaman saya, asyik-asyik nak zaman harakah. Kalau betul Najib kata fitnah yang mengaitkan dia dengan Jolo, orang yang Najib patut saman ialah Jolo sendiri. Sebab yang duk jaja satu dunia yang dia rapat dengan Najib ini ialah Jolo. Jadi akhirnya sekarang ini kita dapat gambaran bahawa sebenarnya 1MDB ini
tidak lebih daripada skim cepat kaya tahap atasan yang menggunakan nama dan sokongan kerajaan Malaysia untuk ambil wang berpuluh-puluh bilion. Kita tak tahu ke mana wang itu, tetapi satu persatu mula keluar. Akhirnya kita yakin wang ini telah disalahgunakan dan masuk poket kroni-kroni yang rapat dengan Najib dan juga Rosmah. Sebab itu saudara-saudari, kalau orang UMNO kata ini tidak ada kena-mengena dengan kita, bersiap sedialah, sebab lepas ini saya yakin 1MDB tidak ada pilihan lain kecuali ditutup. Hutang dia 42 bilion ringgit. Dia tidak ada aliran tunai ataupun perniagaan yang cukup untuk bayar hutang itu. Bila dia tak cukup bayar hutang, akhirnya dia akan bankrupt. Bila dia akan bankrupt, akhirnya siapa yang akan tanggung hutang? Orang Dong Cepaka salah seorang. Kita rakyat akan tanggung hutang. Saya satu je yang saya suka hati sikit pasal 1MDB, pasal wang pencen ni. Saya nak balik jumpa nenek saya. Nenek saya ni orang kuat UMNO, pekat gila. Dia orang kaum ibu dulu. Kalau saya balik sekarang ni, kalau saya balik, dia lari, dia tak jumpa. Sebab dia merah telinga dengar ceramah saya. Dari dulu kan saya tanya, sebab apalah Tok ni tak habis-habis dengan UMNO-nya. Jawapan dia apa dia? Kalau tak ada UMNO ni, dia tak dapat duit pencen dia kata. Umur 70 lebih, pencen itulah hidup dia, duit pencen dia. Jadi balik saya nak tunggu dia mari, saya nak beritahu Tok Mat, saya bagi Tok Mat. Tahu ke tidak, tak ada dah duit pencen Tok Mat lepas ni. Rosmah ambil tak ke mana dah perginya. Jadi kalau orang macam ini tak sedar dan buka mata lagi bahawa penyelewengan dan skandal yang dibuat oleh Menteri, Perdana Menteri dan UMNO Barisan Nasional ini ada kesan yang nyata dan jelas kepada kita. Apa yang akan berlaku selepas ini ialah, pertama, apabila 1MDB tak boleh bayar hutang, kerajaan kena masuk untuk bayar. 2 minggu lepas, Najib buat pengumuman, kononnya dia akan panggil Ketua Audit Negara untuk audit. Dia buat pengumuman kononnya tidak akan ada wang rakyat yang digunakan untuk menyelamatkan 1MDB. Kita pun angguk jugalah, manalah tahu, takut Najib dah dapat hidayah, insaf dah sikit, manalah tahu. Tak sampai seminggu dia buat kenyataan itu, saya bocor lagi lah, sampai lagi kat saya bocor lagi. Rupa-rupanya pembohong besar nombor 1. Dia umum kepada rakyat akan panggil audit dan tidak akan ada wang rakyat digunakan. Tetapi 2 minggu sebelum itu, 25 Februari, pada mesyuarat kabinet, dia dah umum dan luluskan 950 juta ringgit wang baru, duit rakyat disuntik untuk masuk dalam 1MDB. Bayar hutang. Sebab itu bila 1MDB ni bukan macam kita, hutang ada 2-3 je. 1MDB ni berpuluh-puluh hutang tiap-tiap bulan, ada je hutang nak kena bayar. Bila 1MDB tak boleh bayar hutang tiap-tiap bulan, kerajaan akan terus kena suntik wang dan suntik wang dan suntik wang. Akhirnya dari mana datang wang itu? Datang daripada poket rakyat, wang negara. Bila wang negara itu dah tak cukup, dia dah tak boleh, dia akan buat apa dia? Dia akan paksa KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, tabung haji, amanah saham, dia akan arahkan dana-dana awam milik rakyat ini untuk membeli saham ataupun aset-aset 1MDB supaya dia boleh jual dan dapat untung. Keuntungan itu digunakan untuk bayar hutang. Masalahnya, orang gila mana nak beli dalam 1MDB sekarang? Kalau wang KWSP, tabung haji, amanah saham digunakan untuk beli saham ataupun harta 1MDB, maknanya ini seperti mencurah wang masuk lubang hutang semata-mata, hilang macam itu saja. Sebab itu saya dan rakan-rakan buat kenyataan minggu lepas, selepas ini kita akan buat 2 saman. Saya dah pujuk Datuk Usam dah setuju. Satu ialah kita akan saman kumpulan wang amanah pencen kerana kerja gila bagi duit pergi beli lombong arang batu dekat Mongolia.
Wang pencen itu ialah wang rakyat. Pegawai-pegawai daripada bawah sampai ke menteri Najib yang ke atas, amanah kamu untuk jaga wang pencen itu supaya cukup untuk bayar duit pencen. Bila kamu bagi 4,000 juta kepada Mongolia, hilang macam itu saja, maknanya kamu kena tanggung. Kalaulah dia rasa dia selamat sekarang, saudara-saudari, adik kakak, dia jangan ingat UMNO akan beraja dan berkuasa sampai kiamat. Akan ada masa 2 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, akan ada masa UMNO akan ke kubur juga. Bila kita menang, kita akan kejar dan cari balik seko-seko yang pakai duit rakyat, pakai duit pencen ini. Saman yang kedua yang kita akan buat ialah kita akan ambil injunction saman kepada KWSP dan tabung haji supaya mereka disekat oleh mahkamah daripada menggunakan wang KWSP dan tabung haji untuk melabur di dalam 1MDB. Kerana kita dah tahu dah pelaburan dalam 1MDB ini, pelaburan skim cepat kaya, memang akan hilang begitu saja. Saya yakin pakcik-makcik bahawa 1MDB ini memang akan ditutup dan rakyat akan menanggung kerugian. Yang kita tak tahu sekarang ialah berapa banyak kerugian yang rakyat kena tanggung. Dan apabila kita dah habis kira kerugian itu, maka kesan dia betul-betul kena atas batang hidung rakyat, tak kira UMNO, tak kira PAS, tak kira keadilan PKR ke mana-mana. Pertama, apa yang Najib akan buat? Dia dah buat dah pun. Dia buat GST, geng songkok tinggi. Kalau di Selangor kita panggil dia geng songkok tinggi, UMNO. Orang UMNO je gila suka cukai. Ada dalam dunia ni orang suka cukai. Sebab itu GST ni maknanya orang UMNO. Tapi saya yakin juga melaksanakan GST untuk mengutip cukai lebih bagi membayar pembaziran dan kerugian macam 1MDB ini, samalah macam menggali kubur kepada UMNO. Lepas ini bermula 1 bulan 4 pakcik, apabila GST dilaksanakan, saya yakin orang rakyat Malaysia, muda tua, UMNO PAS ke, dia akan benci UMNO ini daripada bangun tidur sampai ke balik tidur balik. Dia punya zikir dan ratib dia ni celaka UMNO, celaka UMNO, celaka UMNO je. Sebab apa? Buka mata je bayar cukai. Makcik bayangkan, buka mata, buka lampu, bayar cukai lah. Lampu kena cukai, kalau elektrik lebih sikit kena bayar cukai. Masuk bilik air, pakai shampoo, pakai sabun, bayar cukai. Buruh gigi, bayar cukai. Masuk kereta, kereta kena bayar cukai. Minyak kalau pakai RON 97 kena bayar cukai. Sampai dekat pejabat sewa pejabat kena bayar cukai. Pergi makan dekat mamak kena bayar cukai. Balik sampai nak tidur balik kena bayar cukai. Tak berhenti daripada pukul 6 pagi sampai ke pukul 12 malam bayar cukai. Jadi bila kena atas batang hidung orang UMNO, saya rasa dia pun dalam hati dia akan cakap celaka punya Najib tiap-tiap hari. Jadi tak apa, oleh kerana pembaziran dan kerugian daripada syarikat macam 1MDB ini, dia terpaksa kenakan cukai. Dan saya minta dan berdoa cukai macam GST itulah yang akhirnya meyakinkan orang-orang macam nenek saya bahawa masanya sudah sampai untuk kita kuburkan UMNO Barisan Nasional di Malaysia. Tapi saudara-saudari, sementara itu kita tidak ada pilihan lain kecuali kita kena terus lawan UMNO ini. Janganlah termakan gula-gula UMNO ni. Dalam dia duk gula-gula macam-macam, baik sana baik sini. Minggu ini saya dedahkan satu lagi cerita lawak UMNO. Dalam orang duk marah, harga barang naik, harga minyak naik balik, cukai GST nak datang, anak muda tak ada kerja, 1MDB tak selesai lagi. Diam-diam Najib pergi beli apa? Dia pergi beli jet biji. Gila betul lah. Saya kata dalam parlimen, saya tanya atas batang hidung dia, gila ke apa? Hanya orang gila buat cerita macam ini. Orang tengah marah, kau pergi beli jet. Jet ada 6 biji. Tak tahu nak buat apa jet itu. Dia pergi beli satu lagi jet. Kemudian yang hebat hari ini saya dedahkan, ingat tak 2-3 bulan lepas masa banjir besar dekat Kelantan, Najib bercuti main golf dengan Obama. Orang susah payah, rakyat musibah, dia duduk main golf.
Jadi akhirnya lepas orang marah, dia pun terpaksalah tinggalkan Rosmah tersayang, balik ke Malaysia. Ingat ke dia balik ke Malaysia naik jet peribadi dia? Jet peribadi dia punya pendaftaran dia jenis jet itu ACJ 319, jet peribadi Airbus model 319. Masalahnya zaman sekarang ini, jet duduk kat mana pun boleh check dekat internet. Sebab memang ada syarikat-syarikat yang ikut dekat mana jet ni ada. Tiba-tiba ada Najib dekat Kota Baru, jet tak ada kat Kota Baru. Semak punya semak, rupanya Najib balik dengan jet lain. Jet itu masih lagi ada di Hawaii. Pelik lah, Najib pada kat sini, jet ada di Hawaii. Jadi rakyat mula ikut, ke mana pergi jet peribadi Najib ni? Najib ada dekat Kelantan ni. Daripada Hawaii, dia pergi Los Angeles sekejap, kemudian dia berhenti kat satu bandar dekat Amerika, nama Indianapolis. Sebut kat orang Kelantan, tak ada orang tahu Indianapolis ni apa. Bukan polis makcik, Indianapolis. 6 hari jet tu ada kat situ. Tak tahu nak kata pergi shopping, tak ada kat situ. Nak kata ada Disneyland, tak ada kat situ. Rakyat Malaysia garu kepala, apalah agaknya yang ada dekat situ sampai 6 hari. Habis 6 hari, maka daripada Indianapolis dia pergi ke bandar-bandar besar di seluruh dunia. Indianapolis pergi ke Los Angeles, Los Angeles pergi ke New York, daripada New York pergi London, London ke Dubai. Macam main bola juga. Daripada Dubai sampai ke Bangkok, baru balik Malaysia. Maka reunion dan bersatu, berkasih baliklah dia dengan Najib. Tapi jawapan yang tak tahu sampai sekarang ialah, apa sebenarnya yang dibuat dekat Indianapolis 6 hari. Hari ini terbongkar, barulah kita tahu, rupa-rupanya jet baru yang telah dibeli itu dihantar ke bandar Indianapolis itu untuk buat balik semula dalam tu. Jet harga 460 juta dah makcik, tak cukup balik lagi. Kena ubah balik semua, hantar balik, buat balik semua. Sebab itu saya tanya Kak Mah, boleh tolong jawab tak Kak Mah? Tolong jawab yang ini. Betul ke tidak kamu naik jet itu, pergi singgah, pergi cek sendiri macam mana orang tengah buat jet peribadi yang kamu beli? Beli jet peribadi, hantar ubah, dia nak pergi tengok sendiri macam mana. Itu isteri Perdana Menteri kita, saudara-saudari. Sebab itu saya nak tutup dan rangkum begini. Dalam Malaysia ini, kalau kita terkalih sedikit, kita akan tertipu dengan permainan UMNO Barisan Nasional. Dia bukan curi ratus-ratus ribu macam dekat kampung dah. Dia curi ribu-ribu juta. Dalam keadaan kita bergelumang, nak tanggung hutang, cukai, dia berjoli atas kapal terbang ditanggung oleh rakyat. Pusing satu dunia. Penyelewengan yang dia buat, kumpul hutang sampai 42,000 juta. Akan ditanggung oleh anak cucu cicit cuek kita, saudara-saudara. Malah lebih daripada itu, wang pencen dan simpanan kita pun disebar. Sebab itu jangan terkalih dengan janji UMNO. Ni saya tengok Alwi hari ni sampai menangis-nangis. Tak payahlah percaya. UMNO ini wujud dekat Malaysia ini untuk sebat duit rakyat. Kalau berani UMNO samanlah aku. Sebab itu kita tidak ada pilihan lain. Kita kena satu hati, sama-sama kita kena kekal, kita kena tewaskan UMNO Barisan Nasional. Ataupun mana-mana macai jelmaan hantu raya UMNO Barisan Nasional, termasuklah Perkasa dekat Don Cempaka ini. Sebab itu insya-Allah lepas ini kita akan terus asak, insya-Allah dia penjarakan Anwar Ibrahim, dia curi duit rakyat. Jangan dia lupa, satu hari nanti balasan itu akan sampai. Kita doakan supaya rakyat Malaysia ini dibebaskan lebih cepat daripada cengkaman UMNO Barisan Nasional. Kalau tak sampai pilihan raya umum 2017 pun, insya-Allah akan berlaku lebih awal. Dan saya janji, kita semua Datuk Usam, tolong janji, jangan perlakukan dengan kasar Datuk Seri Najib. Kita akan lantik dia ke jawatan yang tinggi. Kita akan hantar dia jadi manager besar Lombong Arang Batu di Mongolia, insya-Allah. Jadi cukup dengan itu. Sekian, saya rasa berbesar hati bersama-sama dengan pakcik-makcik. InsyaAllah kita akan terus lawan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.